tak boleh ucap selamat malam, nanti semua tidur kan. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada kalian. So again, saya akan mulakan dengan ucapan. Okey, kita nak hormat Encik Azhar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so actually nak belajar lagi kan? Tak pasti lagi. Okay, from here, actually sebelum saya start, saya nak minta maaf sebab masa ini kebanyakan ialah masa beristirahat kan. So ambil masa ini untuk jemput kawan kalian masuk untuk dengar Encik Azhar untuk buat persembahan tentang apa? Tentang I'm Laser. Even though sini tak nampak ada orang baru tak? Macam tak nampak orang baru kan? Ada tak? Ada kawan-kawan baru tak? Tak ada? Okey, tak mengapa. Kita just terus lah. Just terus. Okey, harap-harap minggu depan kita akan nampak lagi orang baru. Okay, so sekarang saya akan pass my floor back kepada Encik Azhar. Okay, thank you. Let's welcome Encik Azhar. Okay, boleh tepukan atau tak boleh, saya just beli on behalf. Okay. Okay, you use this one. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Jaslyn. Terima kasih kepada Diamond, Mr. Caleb, Mr. Zakab bin, Puan Linda Go, and then a few Puan Adeline, and then leader-leader yang lain, Encik James, Encik Eric, Puan Jennifer, Christy, Encik Vincent, dan semua sekali yang ada dalam meeting kita pada malam ini. Saya berterima kasih kepada Puan Jaslyn kerana sekali lagi menjemput saya untuk bercakap dalam ruangan yang saya kira tak akan panjang pada malam ini sebab saya nak cuba untuk fill up masa kita dengan beberapa sesi. Antaranya untuk produk IM Laser, yang keduanya untuk sesi kepada facilities ataupun kemudahan pinjaman untuk penjawat awam. Dan juga kita nak berkongsi sedikit testimonial secara slide sahaja. Alright? Okey, saya ingat tuan-tuan dah bersedia untuk bersama dengan saya. Terima kasih lagi sekali di atas masa yang diberikan. Saya malam ni saya akan bercakap berkenaan dengan IM Laser. Kita straight to the point saja sebab kita punya motif sekarang ni adalah untuk IM Laser. Baik, sebelum itu, walaupun di dalam tempoh MCO, PKP, syukur sebab kita menunjukkan peningkatan yang baik dari segi prestasi Ventros. Jadi saya amat berterima kasih kepada leaders-leaders yang membuat banyak inisiatif untuk buat meeting, buat perjumpaan walaupun secara cyber, namun kita dapat satu hasil yang sangat bagus. Tahniah kepada semua sekali. Okey, tuan-tuan dan puan, saya terus kepada share screen saya pada malam ini. Yakni kita akan bercakap berkenaan dengan keperluan kepada tenaga selular kepada body kita. Tuan-tuan dan puan, kita bercakap tentang kuasa sel. Kuasa sel. Sebenarnya sel ini adalah anggota yang memenuhi badan kita. Jadi sel ini seperti mana kita, body kita perlukan certain tenaga untuk memberikan fungsi kepada badan kita. Jadi di sini kalau kita melihat, sel akan mencipta tenaga. Sel juga akan memproduksi energi ataupun tenaga ataupun kuasa. Untuk siapa? Sebenarnya untuk badan kita, untuk sel-sel badan kita juga, dan untuk memberikan body kita ni satu kekuatan untuk menjalani proses aktiviti metabolik kepada badan kita. Jadi sel ini perlukan tenaga. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, malam ni kita akan bicarakan satu terapi kesihatan yang paling ulung di dunia. Kita boleh nyatakan di sini bahawa apa yang kita bawa pada malam ni adalah satu benda yang sangat nobel, sangat hebat. Dan ini yang penemuan yang pertama yang kita bawa ke Malaysia kita, iaitu terapi laser, akupunktur dan magnetik. Inilah yang Ventros tawarkan secara eksklusif kepada members kita, kepada masyarakat kita, dan juga kita dibekalkan kemudahan ataupun dibekalkan inovatif mesin yang sangat inovatif ini secara inklusif oleh pihak pengeluar, yang mana pihak pengeluar kita juga mempunyai kaitan perniagaan dengan Ventros Malaysia. Jadi tuan-tuan,
secara umumnya saya nak bertanya, adakah kita mahu bebas daripada lebih dari 80 jenis masalah kesihatan? Kalau saya bertanya kepada diri kita sendiri, ya, yes. Seboleh-bolehnya biarlah kita, pengakhiran kita ataupun bila kita meninggal nanti, kita tidak bawa beban yang sangat berat untuk diri kita. Yakni kita ada banyak penyakit, ya. Sebaiknya biarlah kita sihat forever, ya, sampailah kita kepada nafas yang terakhir. Itu sebab kita cuba tanya diri kita malam ni, nak tak kalau kita dapat bebas dari 80 jenis masalah kesihatan? Ini yang kita nak mencari jawapan dalam 1 jam nerangan kita pada malam ni. Okey, sebelum itu tuan-tuan, saya nak nak tunjukkan kepada tuan satu video, ya. Ini video yang mana Ventros, ya, kita sediakan sebagai satu teaser untuk tuan-tuan lihat, dan boleh promote ataupun syorkan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, just lebih kurang dalam 1 minit video show tadi, untuk menggambarkan apa yang kita cuba laksanakan kepada masyarakat pada hari ini. Baik tuan-tuan, saya nak perkenalkan satu produk yang saya kira begitu canggih, ya, begitu hebat. Ini adalah satu inovasi yang terkini dalam dunia perubatan moden kita. Yang ini yang kita namakan IM Laser, ya. Ini adalah satu sistem perubatan integratif yang menggabungkan 3 jenis terapi, ya, iaitu terapi laser dan terapi akupunktur serta terapi magnetik, ya. Ini tiga terapi ini disediakan dalam satu bentuk, di dalam satu unit, di dalam satu peranti kesihatan yang moden. Bagi tujuan apa? Bagi tujuan tertentu untuk meningkatkan kesihatan badan kita, ya. Jadi pada kita, ya, tuan-tuan yang telah mencuba produk ini, yang telah membeli produk ini ataupun sedang cuba untuk menawarkan produk ini kepada pasaran, tuan-tuan tidak berada pada platform yang salah. Sebab apa yang Ventros canangkan pada hari ini adalah satu produk yang sangat berprestasi tinggi, ya. Kita bukan melihat ke belakang lagi, malah inilah satu produk masa depan, ya. Yang mana pada satu masa nanti kita juga akan mempunyai produk yang versinya yang lebih berbeza. Itu produk yang akan dibekalkan dengan sistem AI, ya, sistem artificial intelligence, yang mana satu masa produk ini pasti memberikan kesan yang berganda kepada kesihatan kita. Tuan-tuan dan puan, ya, kalau kita berbalik kepada konsep terapi laser, akupunktur dan magnetik, ramai orang yang kali pertama cuba mendengar atau memahami konsep terapi ini mungkin tertanya-tanya, bagaimanakah satu terapi moden boleh menggabungkan 3 jenis terapi, ya, dalam satu, ya. Okey, untuk makluman tuan-tuan, ya, terapi laser, ya, sebenarnya kita menggunakan terapi laser tahap lembut ataupun laser tahap rendah, ya. Ianya diperkenalkan pada tahun 1971, ya, menerusi terapi fotobiostimulasi. Yakni satu terapi yang menggunakan cahaya, ya. Jadi di sini tuan-tuan, ya, walaupun pengenalan kepada teori laser diperkenalkan pada tahun 1916, namun aplikasi kepada produk, ya, bermula seawal tahun 1960-an, ya. Namun pada tahun 1970-an dan ke atas, ya, laser-laser yang tertentu telah dicipta untuk memenuhi keperluan pada masa itu dan pada masa kini. Tuan-tuan, kalau kita melihat kepada laser tahap rendah, ya, ini dia ada tujuan-tujuan yang tertentu, ya, bukan dicipta semata-mata untuk orang kata macam untuk suka-suka, namun tidak. Ianya dicipta satunya untuk membaik pulih kecederaan, yang kedua untuk menyembuhkan sel, yang ketiga juga untuk mengurangkan inflamasi ataupun keradangan, ya, dan keempat untuk memberikan kelegaan kepada kita. Mana kalau tuan-tuan tengok, ya, badan kita sebenarnya dianggoti oleh sel, ya. Sebab, ya, satu benda yang perlu kita berikan, orang kata macam satu tambah nilai kepada sel kita, bagaimana sel tadi boleh berfungsi dengan baik dan boleh mencipta
tenaga. Jadi pada malam ini tuan-tuan, dengan menggunakan cahaya laser, dia akan merangsang sel-sel kita untuk memberikan satu impak atau memberikan satu tenaga khusus kepada badan kita. Ya? Baik, yang kedua, kita bercakap tentang akupuntur ataupun akupuncture. Akupuncture di sini sebenarnya telah diasaskan dalam dunia sejak 5,000 ataupun 4,000 hingga 5,000 tahun yang lalu, ya, dalam sistem perubatan oriental, ya, bermula daripada negara China, negara India, ya. Mereka menggunakan terapi akupuncture untuk merawat kesihatan ataupun untuk mempromosikan kesihatan. Namun pada hari ini tuan-tuan, dengan menggunakan IM laser, kita totally berbeza dengan konsep terapi tradisional, terapi akupuncture tradisional, yang mana pada masa kini kita tidak lagi ataupun IM laser tidak menggunakan sebarang jarum pada unit kita bagi merangsang laluan akupuncture. Sebaliknya, kita hanya menggunakan laser, cahaya laser untuk merangsang kepada point akupuncture. Dan akhirnya, point akupuncture ini akan merangsang sistem saraf pusat pada badan kita. Dan apa kesannya nanti? Kesannya nanti, dia akan memberikan pembukaan ataupun melakukan pembukaan kepada laluan-laluan akupuncture yang berada dalam badan kita. Ya? Baik, yang ketiga, kita akan bercakap tentang terapi magnetik. Terapi magnetik, biasanya, kita di Malaysia kita ni, kita dah didedahkan dengan terapi magnetik sejak sekian lama. Namun hanyalah penggunaan magnet semata-mata. Namun sekarang ini, bagaimana aplikasi magnet kita letakkan ke dalam IM laser. Ya? Yang mana magnet ini, tuan-tuan dan puan, dia banyak berfungsi kepada untuk meningkatkan kesihatan badan kita. Ya? Antaranya ialah, dia akan menyumbang kepada proses fizik dan kimia seperti untuk melancarkan peredaran darah, untuk membesarkan saluran darah kita, juga perlukan terapi magnetik, serta mengurangkan bengkak, swollen atau bengkak, dan juga dia juga boleh bantu untuk menurunkan komposisi asid yang ada pada badan kita. Tuan-tuan, badan kita sebenarnya banyak asid, kita boleh kesan badan kita banyak asid ataupun tidak kalau kita berasa sakit-sakit pada bahagian sendi. Itu antara punca yang paling senang kita nampak, kita senang rasa macam enam, itu juga berkaitan daripada banyaknya asid dalam badan kita, Ini tuan-tuan, dengan kombinasi dengan gabungan interaktif, gabungan eksklusif di antara laser, akupuncture dan magnetik, kita menghasilkan produk yang kita namakan IM laser, Integrative Medicine Laser. Okey tuan-tuan, kita teruskan lagi, Ini adalah satu perubatan integratif yang pertama di dunia. Jadi kita boleh bangga bahawa apa yang kita dapat pada malam ini adalah yang pertama di dunia, dan sampai ke negara kita. Kita sangat bersyukur ataupun sangat thankful sebab gabungan di antara Bantros Malaysia dengan pengilang yang berada di negara China telah menghasilkan satu produk yang sangat berkualiti tinggi dan kita dapat dengan harga yang berpatutan pada hari ini. Ramai yang mungkin bertanya, wah, saya sekarang berada dalam ataupun menggunakan produk laser. Adakah ini berbahaya? Betul, pertanyaan yang sangat baik. Apa jua laser? Apa jua pencahayaan adalah berbahaya kepada badan kita sekiranya kita mengambil cahaya tersebut secara terus. Atau kita melihat cahaya tersebut secara terus. Namun sekarang tuan-tuan dan puan, IM laser yang kita bawa pada hari ini adalah menggunakan laser frekuensi rendah, yakni 650 nanometer sahaja. Ini dikategorikan dalam laser tahap rendah ataupun laser tahap lembut. Laser ini mempunyai 3 tujuan penting. Yang pertama untuk penyembuhan, yang kedua untuk pembersihan, dan yang ketiga untuk pemulihan. Dan ianya, saya berani confirm di sini, ianya bukan laser frekuensi tinggi, iaitu laser yang boleh mendatangkan mudarat kepada badan kita kalau kita mengambilnya ataupun kita menggunakannya tanpa nasihat-nasihat pakar. Seperti mana laser yang digunakan di hospital, di pusat perubatan, di bilik pembedahan dan sebagainya, mereka itu sebenarnya laser frekuensi tinggi sebab adanya tujuan tertentu seperti untuk pembedahan, seperti untuk pemotongan dan sebagainya. Namun kita cuma untuk 3P yang pertama saja, penyembuhan, pembersihan dan pemulihan. Yang mana laser ini kita boleh pakai secara do in yourself. Kita tak perlu bergantung kepada nasihat-nasihat yang lain sebab ini sangat sweet untuk kita punya body.
Ya, kita jangan worry, kita boleh pakai. Di mana yang saya rumuskan di sini, yang selamat untuk kita gunakan. Wa imma kita berkongsi dengan kaum keluarga, sahabat handai, anak-anak dan sebagainya, ianya selamat. Cuma pastikan penggunaan nasal ataupun facial cap, ya, ataupun orang kata macam laser cap, ya, perlulah diganti ataupun dibersihkan dengan konsisten selepas penggunaan, ya. And then produk ini memberikan satu kesan yang pantas berbanding kita mengambil lain produk, ya, seperti pemakanan dan sebagainya, ya. Yang ketiga ianya portable, mudah alih, kita bebas untuk dibawa ke mana-mana, ya, tanpa ada sebarang rintangan, ya. Yang keempat ianya terbukti keberkesanan. Tuan-tuan dan puan, selama 5 tahun pengalaman kami di dalam mengedarkan produk IM Laser, ya, kita dapati, ya, respons ataupun feedback ataupun impak yang diberikan oleh pengguna kepada kita, lebih dari 90% mengatakan ianya sangat berkesan. Sebab tuan-tuan, dari 5 tahun 2015 sehingga sekarang 2020, produk ini masih bertapak dalam pasaran kerana keberkesanannya. Ya, ini yang mustahak sekali. Keberkesanannya, effectiveness dia. Ya, itu yang menyebabkan produk kita, even though semasa MCO, PKP dan sebagainya, still mendapat sambutan yang menggalakkan sebab berkesan. Yang kedua, kita perlu menjaga kesihatan kita secara kendiri, mana kita perlu meningkatkan immune system dan sebagainya. Kita perlukan produk yang sangat simple, sangat senang, boleh kita gunakan bila-bila masa, tanpa monitoring yang sangat ketat dan sebagainya. Jadi kami menawarkan produk IM Laser. Ya, tuan-tuan patut berbangga, ini produk yang pertama, eksklusif dan inklusif untuk Bantros. Jadi kita rasa sangat thankful, kita rasa sangat berbangga sebab kita memperkenalkan satu produk yang inovasi tinggi. Bukan produk yang sebarang produk, yang simple produk, ya. Bukan. Ini produk yang berkuasa tinggi, untuk membantu mempromosikan kesihatan kita. Baik, tuan-tuan dan puan, ramai yang bertanya-tanya, apakah fungsi di sebalik kehebatan IM Laser? Yang pertama, tuan-tuan, fungsinya ialah memulihkan fungsi sel-sel dalam badan kita. Kalau kita berkaitkan dengan sistem imunisasi badan kita, whatever, apa jua partikel, patogen, virus, kuman, yang ada di luar sana, apabila attack kepada body kita, the first thing yang dia attack ialah sel-sel badan kita. Di mana topik kita pada malam ni ialah kuasa selular. Bagaimana kita meningkatkan kuasa sel-sel kita supaya secara langsungnya akan protect body kita daripada apa jua masalah kesihatan. Itu sebab fungsi IM Laser yang pertama ialah untuk memulihkan fungsi-fungsi sel dalam badan kita. Tuan-tuan, sel-sel kita ni banyak, tuan-tuan, tak terkira, ya, iaitu lebih dari 30 trilion sel, ya. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang lemah dan sebagainya, ya. Yang lemah sebaiknya kita akan pulihkan balik. Yang mati tak boleh dihidupkan balik, ya. Cuma yang lemah, ya, yang aktif kita nak aktifkan lagi, yang lemah kita nak pulihkan balik. Cara macam mana? Sel-sel tadi perlukan sesuatu kuasa untuk bantu ianya berfungsi dengan lebih baik, ya. Itu sebab, tuan-tuan, kalau kita melihat kepada keratan rentah sel, kita jumpa banyak bahagian-bahagian yang kita sendiri pun, kalau kita bukan belajar sains dahulu, mungkin kita pun macam terpinga-pinga ataupun tak tahu apa dia keratan ataupun bahagian-bahagian sel. Seperti mana pada sel kita terdapat sel membran, ya, ada sitoplasma, ada nukleus, ada mitokondria, ada ribosom dan sebagainya. Yang mana bahagian-bahagian ini ada fungsi masing-masing. Apa yang kita nak dedahkan pada malam ni, salah satu bahagian yang ada pada sel kita yang kita namakan mitokondria. Bagaimana IM Laser membantu mitokondria untuk memberikan tenaga kepada keseluruhan body kita. Nanti kita akan bicarakan, ya. Yang kedua, tuan-tuan, untuk membersihkan dan meningkatkan sistem peredaran darah. Tuan-tuan perlu ingat begini, ya. Jikalau dua aspek ini kita ambil berat, yang pertama sel, yang kedua darah, ya, insya-Allah, ataupun badan kita dalam kata lain berada dalam keadaan yang sihat. Kalau sel kita bagus, darah kita sihat, darah kita berjalan dengan lancar, the whole body akan menunjukkan satu kesihatan yang sangat optimum, ya.
Mana kelas yang ketiga ialah untuk meningkatkan tenaga, iaitu qi, qi kepada badan kita. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita menendang satu bola, menendang satu bola, bagaimana bola itu bergerak, itu bergantung kepada qi yang ada pada badan kita, ikut kekuatan badan kita. Jika kita menendangnya dengan kuat, mana tenaga kinetik yang kita rembeskan, yang kita keluarkan adalah kuat, ia akan menggambarkan bahawa lorongan bola tadi ataupun lantunan bola tadi akan berjalan dengan ataupun bergerak dengan laju, bergantung kepada qi yang ada pada badan kita. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, IM laser kita akan menekankan kepada 3 jenis fungsi yang utama, yang sebenarnya yang saya sebutkan tadi. Baik, tuan-tuan dan puan, kita perlu melihat kepada signifikan, apa yang akan berlaku apabila kita menggunakan IM laser. Jadi di bahagian ini ada satu bahagian yang sangat mustahak, supaya apabila kita bercerita nanti, kita mencapai sesuatu, orang kata, point yang sangat mustahak. Apa yang perlu saya sharekan, apa yang perlu saya kongsikan, sains di sebalik produk IM laser, yakni bagaimana IM laser kita berfungsi. Kalau tuan-tuan tengok, ini ada satu keadaan berfungsi, iaitu menggunakan keadaan fotobiostimulasi, yakni proses penerapan tenaga cahaya bagi tujuan merangsang ataupun mengaktifkan sel-sel badan kita, yakni kita namakan fotobiostimulasi. Gunakan tenaga cahaya untuk diserap oleh sel badan kita bagi aktifkan ataupun untuk rangsangkan sel tadi, tuan-tuan. Kalau kita melihat kepada plants ataupun tumbuhan, tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membina makanan, melalui proses fotosintesis, juga menggunakan proses penerapan cahaya. Mereka menyerap cahaya menerusi daun hijau yang mengandungi klorofil, dan akhirnya akan merembeskan oksigen, akan merembeskan makanan dan sebagainya. Jadi pokok itu akan membesar, akan sihat, dan kita juga menggunakan pokok sebagai sumber makanan, sumber herba kita dan sebagainya. Baik, berbalik kepada konsep fotobiostimulasi yang ada pada IM laser kita, bagaimana ianya berlaku? Sebagai contoh tuan-tuan, apabila kita kenakan IM laser di bahagian kiri lengan kita, dan kita onkan produk IM laser, ianya akan menggambarkan satu ataupun menunjukkan satu cahaya merah. Di dalam cahaya tadi sebenarnya mengandungi foton elektron yang sangat berkuasa. Apabila ianya sangat berkuasa, ianya akan mencari sel-sel yang ada pada badan kita. Pada bahagian sel tadi, yang saya sebutkan tadi, terdapat satu bahagian yang sangat mustahak, yang kita namakan mitokondria. Mitokondria, salah satu bahagian yang berada pada sel-sel badan kita. Apakah mitokondria, tuan-tuan? Mitokondria ini kita umpamakan seperti satu powerhouse, satu power bank untuk body kita. Apabila dikenakan tenaga kepada mitokondria, apabila foton dikenakan kepada mitokondria, automatically mitokondria ini akan merangsang biologi sel, akan berlakunya reaksi biologi sel yang mana pada bahagian mitokondria tadi akan menghasilkan tenaga-tenaga yang perlu oleh badan kita, yakni kita namakan ATP, adenosine triphosphate, ATP, right? Jadi ini mitokondria ini adalah satu bahagian yang sangat penting, dalam proses menghasilkan tenaga dan juga untuk proses pernafasan, respiratory kepada sel-sel badan kita, Proses hasilkan energi ini, pada selular dinamakan glycolysis, glycolysis, Ini proses penghasilan tenaga pada sel-sel badan kita. Tuan-tuan dan puan, selain daripada ATP, badan kita secara langsungnya akan berinteraksi dengan IM laser, dan badan kita akan memproduksikan dua bahan kimia yang sangat mustahak. Yang pertama yang kita namakan NO ataupun nitric oxide. Nitric oxide kat sini tuan-tuan, sebenarnya badan kita dah ada nitric oxide. Namun nitric oxide ni bergantung kepada aktiviti badan kita. Sebagai contoh, badan kita ni kita sentiasa dedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang berbentuk exercise yang memberikan satu tenaga kepada badan kita, seperti
kita melakukan jogging, kita melakukan aktiviti fizikal seperti berenang, cycling, berbasikal, hiking dan sebagainya, secara tak langsung badan kita akan dibantu untuk menghasilkan nitric oxide secara semula jadi. Ya. Namun tuan-tuan, saya boleh tanya tuan-tuan, berapa ramai yang aktif di mana yang saya sebutkan tadi? Melakukan exercise, walking, jogging dan sebagainya. Very sure, tak ramai. Apabila kita semakin berumur, lagi kurang. Yang melakukan aktiviti fizikal yang boleh bantu untuk badan secara sendiri memproduksi nitric oxide. Dan sekarang tuan-tuan, dengan bantuan yang ada pada IM laser, ianya boleh memberikan nilai tambah kepada badan kita untuk produce nitric oxide secara lebih meluas. Sebab tuan-tuan, nitric oxide kat sini sebenarnya apa jua aktiviti badan kita perlukan NO. Kalau NO kita tak cukup, bayangkan bagaimana metabolik badan kita akan berfungsi. Bagaimana organ badan kita akan rembeskan hormon dan sebagainya. Mereka berada dalam satu sudut kritikal untuk melakukan aktiviti metabolik. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kita perlukan nitric oxide pada badan kita supaya badan kita akan kekal berfungsi dengan baik dan sebagainya. Tuan-tuan, nitric oxide kat sini juga, dia kalau kurang kepada badan kita, dia boleh menyebabkan badan kita ni terkena masalah demensia. Demensia ni adalah satu penyakit pada otak yang progresif. Dia akan menurunkan aktiviti badan kita sebenarnya. Dan dia memerlukan masa yang lama untuk kita menjaga penyakit yang seperti ini. Dan akhirnya, demensia ini akan mengundang kepada Alzheimer. Alzheimer. Akan terkena Alzheimer pada satu masa. Jadi itu sebab tuan-tuan, dengan bantuan IM laser, dengan bantuan orang kata macam aktiviti fizikal badan kita mampu untuk meningkatkan nitric oxide. Jadi saya cadangkan pada tuan-tuan, yang mana yang kurang exercise, sila lakukan exercise juga. Yang mana tidak memakai IM laser, juga pakailah IM laser sebagai satu terapi tambahan untuk memberikan badan kita nilai tambah supaya badan kita boleh memproduksi nitric oxide secara semula jadi. Right? Yang kedua tuan-tuan, ROS. ROS ataupun reactive oxygen species. Ini adalah satu spesies kimia yang berinteraksi secara kimia. Tapi mengandungi oksigen. Dalam juga ada oksigen. Ianya bersifat umpama untuk mencegah radikal bebas. Ini fungsi ROS. Inilah molekul utama untuk mencegah keradangan, inflamasi. Bayangkan kalau badan kita mengalami asid yang tinggi. Asid yang tinggi kat sini, dia akan menjadi satu deposit toksid. Deposit toksid. Dan akhirnya akan membentuk inflamasi, bentuk keradangan. Dan satu masa badan kita, kalau orang Melayu cakap, dia akan kena bengkak-bengkak, kena penyakit sendi, penyakit gout arthritis, keradangan dan sebagainya. Ini akibat daripada deposit toksid yang berlebihan yang ada pada badan kita. Dan lebih menyakitkan kita, sekiranya deposit toksid ini tidak boleh dibuang, tidak boleh dibuang secara nyata kepada badan kita, daripada badan kita, ianya menjadi satu permulaan kepada keaktifan sel kanser. Sebab sel kanser, selain pada gula yang dia juga suka kepada toksid yang banyak. Bayangkan kalau toksid kita menimbul, accumulated, banyak toksid dan sebagainya, ini memberi peluang kepada sel kanser untuk aktif dan akhirnya akan menyerang body kita. Tuan-tuan, kanser ini kita tak perlu menunggu sampai tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 baru kita nak kesan. Kadang-kadang ia terus kepada jam tu tahap 3 atau tahap 4. Sebab ini adalah satu silent killer yang diam-diam dia buat kerja tanpa kita sedari. Sebab tuan-tuan, kita perlu lebih menjaga kesihatan kita supaya kita tidak diserang dengan masalah-masalah yang berkait dengan anti ataupun toksid dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, apabila sel kita menyerap tenaga dari cahaya laser, automatik badan kita akan mengalami proses pemulihan. Itu sebab tuan-tuan, jikalau tuan-tuan baru kali pertama menggunakan produk IM laser, dalam peringkat 1 minggu yang pertama, tuan-tuan mengalami satu benda ataupun satu simptom yang berbeza dari hari-hari yang lain. Contoh,
tuan-tuan rasa mengantuk. Itu adalah satu proses baik pulih. Orang yang mengantuk biasanya merujuk kepada sistem pencernaan yang tidak baik. Normally mereka ini mengalami masalah seperti diabetik, masalah seperti tekanan darah tinggi. Dia akan merasakan, wah, body sangat letih, lemah dalam masa seminggu yang pertama. Kemudian juga dia akan membantu untuk membaik pulih sel-sel yang cedera, mengurangkan rasa sakit, mengurangkan radang ataupun inflamasi, juga mengurangkan edema. Edema ni sebenarnya ada satu benda ataupun yang satu masalah seperti bahagian badan yang membengkak. Bahagian badan yang membengkak ianya sebenarnya berlaku akibat daripada kebocoran cecair. Kebocoran cecair ataupun deposit cecair yang terkeluar daripada pembuluh darah kita dan ianya terkumpul pada biasanya bahagian yang ada sendi, seperti banyak badan kita ni bersendi sebenarnya, tapi biasanya dia merujuk pada bahagian seperti lengan, pergelangan kaki, dan tangan dan sebagainya. Ada juga berlaku sebab kita duduk ataupun kita berdiri dalam kadar masa yang lama, kita akan rasa bengkak pada bahagian kaki. Ada juga yang akibat daripada makan pemakanan yang masin. Yang masin. Lebih makanan yang masin juga boleh mengakibatkan edema dan sebagainya. Kemudian dia mempercepatkan penyembuhan dengan meningkatkan intraselular metabolisme. Tentang metabolisme ni sebenarnya adalah satu reaksi kimia secara total dalam badan hidup. Dalam badan segala organisma hidup. Seperti tumbuhan, seperti haiwan dan juga manusia. Inilah adalah satu reaksi kimia. Efek atau kesan ialah interaksi di antara molekul dengan sel-sel tadi. Itulah kesan pada badan kita. Okey, tuan-tuan, bagaimana IM laser berfungsi? Tuan-tuan melihat kepada gambar rajah yang disediakan. Berfungsinya bagaimana? Okey, kita tengok pada bahagian yang pertama di nombor 2, di sini nombor 2. Kita akan pakai IM laser pada bahagian lengan di sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita. Sebab apa tuan-tuan? Di bahagian lengan kat sini, ianya beradanya, di sinilah beradanya Niguan Acupuncture Point. Inilah pusat segala akupuncture. Yang mana kita menggunakan teknologi cahaya untuk merangsang Niguan Acupuncture Point dan akhirnya, Niguan Acupuncture Point akan merangsang semua laluan akupuncture. Dalam badan kita tuan-tuan, mengikut pengkajian, adanya 361 laluan akupuncture yang utama. Namun, pada semua bahagian badan kita, satu body kita, kita mempunyai lebih dari 1,000 laluan akupuncture. Bayangkan, kalau laluan akupuncture tadi terhenti ataupun tersekat, ataupun tak boleh nak connecting each other. Itu sebab kita akan berlaku regangan ataupun berlaku ketidakstabilan pada bahagian-bahagian yang tertentu akibat daripada signaling yang tak boleh disampaikan secara sempurna. Itu sebab tuan-tuan, dengan memakai di bahagian lengan kiri, satu pointer, satu laser pointer yang terus menembak kepada Niguan Acupuncture Point akan memberikan kelebihan kepada akupuncture kita. Kalau tuan-tuan tengok, ada 4 lagi laser apertures kat situ, ada 4 di bahagian lengan, di bahagian atas. Ini ada fungsi tertentu. Antaranya ialah untuk menurunkan kepekatan darah. Bagi mereka yang bergantung kepada aspirin, apa jua produk untuk mencairkan darah. Jadi dengan penggunaan IM laser, ianya boleh menggantikan aspirin. Penggunaan produk untuk melancarkan peredaran darah dengan jangka masa yang lama akan menyebabkan masalah kepada usus kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu penggantian, terapi penggantian kepada produk-produk untuk mencairkan darah. Yang kedua, dengan penggunaan IM laser direct kepada bahagian lengan kita, ini akan meningkatkan produksi ATP, iaitu tenaga kepada sel-sel badan kita. Dan yang ketiga, untuk memproduksikan nitric oxide secara semula jadi. Sebagai tambahan kepada aktiviti fizikal yang kita lakukan seharian, inilah terapi tambahan untuk memproduksikan nitric oxide secara semula jadi. Manakala di bahagian pertama, kita ada nasal line. Apa yang perlu tuan-tuan lihat di bahagian ini ialah secara serentak,
dengan pemakaian IM laser di bahagian lengan kiri kita, laser line perlu kita letakkan ke dalam bahagian hidung kita, ya. Ada fungsinya. Kenapa kita letakkan laser line di bahagian hidung kita, ya? Dengan menggunakan satu silikon cover dan kita cucuk ke dalam hidung kita, ya. Ada tiga sebab yang perlu kita ambil perhatian kat sini. Antaranya ialah untuk meningkatkan keberkesanan, kepada respons IM laser kepada badan kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, untuk melindungi sel otak kita dan juga untuk meningkatkan fungsi saraf kita, ya. Manakala yang ketiga adalah untuk kebaikan kepada bahagian mata kita. Tuan-tuan, di bahagian mata, hidung, otak kita, ini adalah bahagian yang sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Yang mana di sini terdirinya kapilari yang sangat sensitif dan sangat halus dan sangat nipis, ya. Apabila pembekalan oksigen yang tidak sekata ataupun tersekat ke bahagian otak khususnya, dia akan mengakibatkan badan kita ataupun otak kita mengalami stroke. Ini yang bahayanya. Sebab tuan-tuan, kita perlukan lebih oksigen kepada bahagian otak supaya otak kita berfungsi dengan baik, ya. Tuan-tuan, kadang-kadang orang kita ini, ya, sebelum umur yang tertentu, ya, kita mungkin sudah lupa ingatan, ya, senang lupa, ya. Ini adalah berkait juga dengan bahagian otak kita, ya. Jadi sekarang dengan menggunakan IM laser, dia bantu untuk otak kita, bantu untuk pendengaran kita, bantu untuk deria rasa kita, untuk cium bahagian-bahagian tertentu, kita dengan menggunakan hidung untuk memberikan satu, orang kata macam satu sensitivity pada hidung kita, ya, dan juga kebahagiaan untuk mata kita. Tuan-tuan, secara tidak langsung, tuan-tuan, dia akan membantu untuk kesihatan mata. Sebagai contoh, tuan-tuan, orang yang terkena diabetik, diabetik tahap tinggi lah. Contoh reading dia, bacaan gula dia pada masa-masa tertentu boleh mencapai lebih dari 20. Wah, ini sangat tinggi, ya. Kalau mencapai lebih dari 20 pada satu-satu masa, ya, kita boleh assume bahawa matanya pada masa itu tidak berfungsi. Matanya menjadi sangat kelabu ataupun kabur, ya, sebab kandungan gula yang tinggi. Tuan-tuan perlu ingat, kandungan gula yang tinggi dia akan mematahkan sel-sel pada retina mata kita. Bila patahkan sel-sel ini, secara automatik vision kita akan menjadi semakin malap, akan menjadi semakin kabur. Itu sebab orang yang ada diabetik dia akan berkait dengan mata, ya. Sebab kita perlukan bantuan daripada produk IM laser khususnya untuk menggalakkan kesihatan mata kita. Baik, yang ketiga, tuan-tuan, magnetik. Magnetik sebenarnya saya sebutkan tadi, dia akan menjalankan proses fizik dan kimia untuk badan kita, terutamanya untuk menggalakkan peredaran darah dan menurunkan, ataupun mengurangkan kepekatan darah, ya. Pada masa yang sama juga, tuan-tuan, ia bantu untuk mengikutkan untuk mengembangkan salur darah kita supaya darah tadi boleh mengalir dengan lancar. Ini keistimewaan yang ada pada magnetic terapi, ya. Okey, tuan-tuan, ini cara pemakaian bagi mereka yang kali pertama, ya, melihat kepada persembahan kita ataupun penerangan kita. Kita pun memakainya di bahagian lengan sebelah kiri. Pengaturannya adalah jarak 2 jari daripada pergelangan tangan, ya. Sebab apa? Antara 1 hingga 2. Bebas pada tuan-tuan, 1 hingga 2, sebab kita nak touch directly kepada target pointer kat sini, khususnya Niguan Acupuncture Point, ya. Sebab kita penjarakannya adalah 1 hingga 2 jari dari lengan kita, dari pergelangan lengan kita, ya. Jadi laser line kita perlu letakkan terus ke dalam bahagian hidung, ya, sebab di sinilah tertumpunya saraf ataupun kapilari darah yang sensitif, yang halus, ya, yang mana kita nak rencanakan apabila pengaliran darah lancar, dia akan membawa sekali oksigen dan nutrien untuk semua bahagian badan kita, terutamanya untuk bahagian otak, mata, telinga dan sebagainya, ya. Dengan menggunakan IM laser, kita tidak lagi bergantung kepada jarum akupunctur tradisional, ya. Ini yang cara tradisionalnya menggunakan jarum. Kita tak nafikan kebaikan, ya. Memang itu boleh digunakan pakai sampai ke hari ini, ya. Namun
dunia semakin moden, kita perlukan benda ataupun satu unit yang lebih advance supaya kita boleh menggantikan jarum akupuncture. Nah, pada hari ini kita sediakan IM laser sebagai penggantian kepada terapi akupuncture yang telah berusia lebih dari 4,000 tahun. Dan saya rasa tak ramai yang prefer kepada sakit, pain semasa treatment, sebab treatment menggunakan jarum adalah invasif, dia sakit. Namun pada masa ini kita tanpa menggunakan jarum, hanya menggunakan IM laser letak di bahagian lengan kita, dan akhirnya kita akan menikmati kehebatan akupuncture dan akan membuka laluan akupuncture untuk satu badan kita. Tiada suntikan dan tiada kesakitan, no pain, no needle. So kita no worry sebab produk ini sangat senang untuk kita gunakan. Tuan-tuan, ini adalah satu video menggambarkan bagaimana penggunaan IM laser boleh membantu pengaliran darah kita dengan lebih pantas. Okey, saya repeat tuan-tuan, saya repeat. Okey, sebelum penggunaan IM laser, inilah keadaan darah kita yang mengalir perlahan. Namun selepas treatment ataupun selepas terapi selama 30 minit khususnya, kita akan nampak bagaimana darah tadi berjalan dengan lancar. Bagi mereka yang menggunakan ataupun mengikuti live blood analysis, mereka boleh refer kepada rajah yang saya sediakan. Sebelum di sebelah kiri ini kita nampak molekul darah, dia macam berkumpul ataupun melekat each other di antara satu sama lain. Namun selepas menggunakan IM laser, dan selepas 30 minit penggunaan, kita buat checking yang kali kedua menggunakan live blood, kita akan dapati molekul darah tadi dah berpecah-pecah. Kerana apa? Kita nampak juga kehadiran lebih oksigen. Ruang oksigen tu dah banyak dalam salur darah kita. Tuan-tuan, kalau kita melihat bagaimana peranan IM laser membantu untuk sistem badan kita. Sistem badan kita ni sebenarnya lebih dari 10, ada 13 kalau tak salah saya. Namun pada malam ni saya nak menyentuh kepada beberapa sistem yang utama. Antaranya ialah immune system. Kalau kita melihat immune system kita, anak-anak kita, immune systemnya lebih kuat berbanding dengan orang-orang yang dewasa ataupun orang-orang yang dah tua. Sebab apa? Pada peringkat perkembangan, mereka ini lebih aktif berbanding orang-orang yang dewasa ataupun menuju penuaan. Jadi sistem imun mereka lebih kuat berbanding dengan orang-orang yang dah dewasa. Sistem imun, tuan-tuan, kita perlu tingkatkan. Kenapa? Sebab apa jua virus kuman yang ada di luar sana, seperti sekarang virus coronavirus. Apabila virus ini masuk dalam body, yang pertama tempat yang serang adalah sel. Dia akan serang sel. Sebab dengan melalikan sel ataupun dengan mengaktifkan sel, sel tidak boleh berfungsi dengan baik untuk membuat tenaga dan sebagainya. Jadi immune system kita akan menjadi semakin lemah. Itu sebab kita perlukan sel yang berkuasa, sel yang berenergi, supaya kita kekal bebas daripada penyakit, bebas daripada serangan virus, kuman dan sebagainya. Sebab kita nak penekanan kepada sel. Jadi IM laser secara langsungnya akan memberikan kuasa selular kepada sel badan kita untuk mencipta tenaga dan menghasilkan ATP. Dengan ATP yang banyak dalam body, secara tak langsung immune sistem badan kita akan menjadi lebih tinggi. Jadi kita no worry, kalau ada serangan virus, serangan kuman dan sebagainya, mungkin kita bebas daripada serangan tersebut. Sebab kerajaan, dia minta kita meningkatkan sistem imunisasi. Secara kendiri, secara semula jadi yang ada dalam badan kita. Jadi masa ini kita perlu lakukan sesuatu untuk imun sistem badan kita. Baik, yang kedua sistem endokrin, sistem hormonal. Ini adalah sistem hormon actually. Endokrin ini ialah satu sistem yang menghimpunkan kelenjar-kelenjar yang akan merembeskan kimia perutusan, yang kita kenali sebagai hormon. Setiap organ badan kita akan rembeskan hormon. Antaranya kalau kita melihat secara senang, seperti kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin, dan pada masa yang sama juga dia akan menghasilkan banyak orang kata macam hormon-hormon untuk membantu pencernaan dan sebagainya.
Jadi sekarang kita melihat sistem endokrin perlu kita tingkatkan sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, sebagai contoh hormon insulin akan sintesiskan gula untuk menjadi tenaga dan bukannya terkumpul sebagai glukos ataupun bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh badan kita Jadi ianya akan mengawal paras gula dalam darah akan mengawal tekanan darah akan memberikan sistem pembiakan yang baik dan sebagainya Yang ketiga, kalau kita melihat sistem kardiovaskular kardiovaskular ini adalah sistem peredaran darah Ini apa kebaikan dia? Itulah untuk jantung kita sebab jantung kita ni sebenarnya satu bahagian yang sangat penting sebab ini akan pump darah ke seluruh badan kita Jadi darah yang dipump tadi akan mengangkut gas-gas pernafasan sebab sel-sel kita perlukan gas-gas untuk pernafasan Ianya akan mengangkut nutrien, zat makanan dan juga bahan buangan Bayangkan kalau sistem kardiovaskular kita tak boleh berfungsi dengan baik dan sistem buangan kita tak berfungsi dengan baik. Jadi bahan buangan tadi terkumpul dalam badan dan akhirnya akan menjadikan deposit toksik untuk badan kita dan menyumbang kepada orang kata macam inflamasi menyumbang kepada masalah-masalah kesihatan yang lain dan sebagainya Berikutnya sistem antioksidan seperti kita sebut tadi saya merelate kepada ROS sebagai contohnya, reactive oxygen species kerana fungsinya adalah untuk menghilangkan ataupun mengurangkan inflamasi mengurangkan deposit toksin yang ada pada badan kita. Jadi IM laser boleh bantu untuk meningkatkan sistem antioksidan Kemudian tuan-tuan kita bercakap juga tentang sistem penghadaman ataupun sistem digestif Jadi digestif kat sini, pankreas umpamanya, dia akan menghasilkan jus pankreas yang mempunyai banyak enzim-enzim pencernaan untuk cernakan makanan kepada nutrisi-nutrisi yang perlu oleh badan kita. Dia juga cernakan makanan untuk mengasingkan di antara nutrisi ataupun bahan buangan. Ini fungsi yang ada pada sistem penghadaman. Sistem penghadaman ini bermula daripada mulut kita apabila kita memakan sesuatu benda, dia akan bermula dari mulut dan berakhir pada bahagian usus kita, usus kecil, di penghujung usus kecil. Itulah sistem penghadaman yang akan berlaku dalam badan kita. Ini membantu untuk proses mengisar makanan. Hadam ni sebenarnya mengisar ataupun menghancurkan makanan sebab kita tak boleh absorb makanan secara orang kata bentuk yang keras, bentuk yang berkumpul dan sebagainya, dia perlu didigestkan menjadi satu bentuk-bentuk yang halus supaya boleh dicernakan dengan baik untuk badan kita. Ini bantu untuk mengelakkan sembelit ataupun orang yang susah untuk buang air besar. Yes, kita carakan menggunakan IM laser. Kemudian tuan-tuan, badan kita juga ada sistem tulang, sistem struktur. Sebenarnya tuan-tuan, dalam sel-sel, dia ada satu benda yang kita namakan osteoblast. Ini adalah sel-sel yang membentuk sumsum, tulang sumsum. Dalam tulang tu ada sumsum. Sumsum ini sebenarnya satu bahan yang penting sebagai satu benda yang boleh meningkatkan ketahanan badan kita yang kita perlukan. Sebab seperti mana atlet, atlet memerlukan sistem struktur badan yang kuat, yang kukuh sebab mereka ingin melakukan aktiviti fizik seperti bermain bola sepak ke, bermain tenis ke, dan sebagainya. Mereka perlukan sistem struktur yang lasak, yang kuat ataupun apabila berlaku kecederaan dan sebagainya, mereka perlukan pemulihan yang cepat. Sebagai contoh tuan-tuan, ramai yang minat pemain football sebagai contoh. Sebagai contoh kita ambil Ronaldo. Kalau kita dengar Ronaldo cedera, kita rasa wah sangat sedih, sangat kecewa sebab mungkin mengambil masa yang panjang untuk dia pulih dan kita melihat kembali aksi beliau dan kita mengimpikan dia cepat pulih. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok banyak jurnal yang ditulis dalam internet pada hari ini, ramai ahli sukan menggunakan teknologi laser sebagai satu cara untuk mempercepatkan pemulihan. Sebab sistem struktur ni dia akan melibatkan tendon, melibatkan otot-otot dan sebagainya itu. Untuk bina otot, untuk kuatkan tendon dan sebagainya,
perlu kepada satu sokongan tambahan seperti mana produk yang berasaskan laser. Okay. Kemudian tuan-tuan, kita ada juga bantuan kepada sistem reproduktif, iaitu sistem pembiakan, sama ada lelaki maupun wanita. Ya. Jadi di sini tuan-tuan, dengan menggunakan ion laser secara konsisten, ya, kita boleh meningkatkan proses libido, ya, ataupun meningkatkan keinginan kita, interest kita, ya, baik lelaki maupun wanita. Ya. Pada masa yang sama, dia akan menyuburkan badan kita dalam usaha kita untuk mendapatkan zuriat, mendapatkan anak dan sebagainya. Ya. Dan ini memberikan tumpuan kepada sama ada dia jantina lelaki ataupun wanita, bebas. Dia gunakan ion laser. Dan lelaki khususnya, tuan-tuan, sistem reproduktif kita juga berkait dengan prostat. Prostat ni adalah satu kelenjar, ya, berbentuk seperti walnut, bentuk kekacang. Apabila kita semakin berusia, kekacang ini akan jadi semakin bengkak, membesar. Apabila membesar, tuan-tuan, pada masa kita semakin berusia, kita akan kerap buang air kecil, khususnya pada waktu malam. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita buang air kecil, kita akan rasa macam tak puas, tersekat-sekat. Ini juga berkait dengan masalah prostat. Ya? Sebab prostat kita menjadi semakin bengkak. Ya? Ataupun dalam bahasanya disebut BPH, benign prostate hyperplasia. This one, kita punya prostat akan jadi semakin bengkak. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hormon lelaki kita berkurangan. Ya? Hormon testosteron lelaki berkurangan. Sebab prostat itu akan jadi bengkak. Jadi lelaki yang dengar ceramah saya pada malam ni, don't claim yourself good in prostat. Prostat kita dia getting worse and worse. Seiring dengan peningkatan usia kita. Namun apa yang kita boleh buat dengan ada satu alternatif seperti ion laser, just kita pakai ion laser dan kita boleh letak kepada target treatment untuk tackle masalah prostat kita. Kita boleh rujuk kepada leaflet-leaflet yang kita tawarkan, di mana yang sepatutnya kita fokus ion laser supaya ia membantu untuk prostat. Bagi wanita, bagi puan-puan, puan-puan yang belum menopause, satu produk ini dia boleh melewatkan proses menopause sebab sel-sel kita berfungsi dengan aktif. Dia akan produce hormon-hormon wanita yang baik. Dan wanita apabila berlaku period datang bulan ataupun datang bulan, dia biasanya berlaku datang bulan ini dalam masa seminggu. Dalam masa seminggu ini biasanya wanita akan diserang kesakitan, terutamanya mereka-mereka yang berumur masih muda, youngster, seperti yang kita namakan sengguguk dan sebagainya. Jadi di sini produk ini boleh membantu golongan wanita apabila datang bulan, satu, mengelakkan kesakitan akibat datang bulan seperti sengguguk. Yang kedua, darah yang dikeluarkan semasa period lebih banyak. Biarkan, sebab ini yang kita nak rembeskan daripada body kita. Kita jangan rasa takut dan sebagainya. Namun tuan-tuan, bagi puan-puan, pada masa kita terkena period, jangan apply ion laser. Jangan gunakan ion laser. Sebab kita tak nak berlaku risiko-risiko yang luar jangka, walaupun diyakini tidak berlaku, namun kita tak nak. Akhirnya mereka akan merujuk kepada this product lah yang membuatkan saya jadi macam ni. Kita tak mahu begitu. Jadi tuan-tuan, masa 3 minggu kita free daripada period, bebas daripada datang bulan dan sebagainya, kita pakai ion laser secara konsisten selama 6 hari seminggu. Baik tuan-tuan, bagaimana cara memakai ion laser? Dalam masa seminggu kita ada 7 hari. Kita assuming hari Sunday, hari Ahad adalah hari cuti. Dan hari Ahad kita direhatkan ataupun kita nasihatkan rehat daripada penggunaan ion laser. Kenapa? Sebab pada hari Ahad ataupun hari yang ketujuh dijangkakan ataupun didapati tahap ATP kita, tenaga sel kita, sel selular kita tadi berada pada tahap yang sangat optimum. Jadi kita boleh jadikan hari Ahad sebagai hari rehat untuk badan kita dan hari rehat kepada unit kita, unit ion laser kita. Let it rest pada hari Ahad. So let body kita rest juga pada hari Ahad. Dan hari Isnin sambung balik sehinggalah hari Sabtu. Mana 6 hari berterusan tanpa henti.
Apabila datang period, stop, totally stop. Dalam masa 7 hari, totally stop. Ya. Sebab apa? Pada masa datang period, consider body kita dah cukup aktif untuk bereaksi dengan apa jua tindakan kimia yang ada pada badan wanita pada masa itu. Ya. Jadi semasa penggunaan, tuan-tuan dan puan, saya minta minum lebih banyak air. Ya, sebab pada masa kita menggunakan, badan kita akan menjadi lebih panas ataupun jadi lebih suam, lebih hangat. Pada masa itu bermakna tenaga badan kita dikeluarkan. Dikeluarkan, mana kita akan rasa dahaga. Jadi kita minum lebih banyak air semasa dalam proses perawatan. Ya, sebelum dan selepas tu berlainan, tapi semasa proses rawatan minum banyak air. Ya, bagi kita yang veteran lah, orang-orang lama yang ada yang mendengar ceramah pada malam ni, kita ingat balik apa nasihat mak ayah kita dahulunya kalau kita sakit. Ya, dia akan minta kita minum banyak air. Ya, mungkin pada masa dahulu nak pergi klinik jauh, ataupun nak pergi klinik wang pun tak ada, ya, ataupun langsung tak ada klinik. Kita bergantung kepada semula jadi. Jadi, mak ayah kita, datuk nenek kita minta, kamu mesti minum banyak air untuk mempercepatkan baik pulih. Ya, true. Minum banyak air masa kita sakit. Buat imam orang demam sekalipun, minum banyak air. Itu akan cepat proses menurunkan suhu badan dia dan akhirnya dia akan cepat baik. Ya? Okey, tuan-tuan. Cara kesimpulannya, ya, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, air melazir membantu untuk mengurangkan kesakitan dan bengkak. Ya, akibat apa? Akibat inflamasi. Akibat kita terjatuh, kecederaan dan sebagainya. Ya, ataupun luka, ya, akibat daripada kencing manis dan sebagainya. Yes, air melazir boleh membantu. Yang kedua, untuk memulihkan paras glukos, kolesterol dan tekanan darah, seperti mana yang kita sebutkan tadi, ya, sebab sistem hormon kita berfungsi dengan baik. Ya. Mempercepatkan proses penyembuhan, untuk healing proses berlaku dengan cepat. Ya, di mana kita sebut Inventros kita adalah satu institusi yang menawarkan healing ministry, ya, untuk menawarkan penyembuhan, ya, ada penyembuhan kepada badan kita, ya, meningkatkan sistem imun badan, ya, macam sekarang kita masih lagi ditakuti dengan virus corona, ya. Jadi inilah langkah yang terbaik, ya. Mengurangkan masalah tidur. Okey, tuan-tuan yang kali pertama mendengar masalah tidur, bukan tak bagi kita tidur, ya. Jadi jangan salah faham, ya. Kita boleh tidur seperti biasa menggunakan air melazir, malah lebih baik kualiti tidur kita. Namun bagi mereka yang mengalami sleep deficit ataupun kekurangan tidur untuk sekian lama, ya. Biasa orang yang normal akan tidur pada waktu malam, ya. Pukul 11 atau pukul 12 dan bangkit pukul 6 pagi, ya. 6 jam, ya, mencukupi. 6 hingga 8 jam mencukupi untuk badan yang sihat, ya. Namun bagi mereka yang mengalami masalah tidur, ya, mereka malam mereka tak tidur biasanya, ya. Mereka tidur siang, namun tidur siang sedikit saja, pendek saja, ya. Dan di sini apabila kita menggunakan air melazir, dia akan membantu menstrukturkan balik sistem badan kita dan insya-Allah kita akan dapat kualiti tidur yang seperti mana yang kita hendak dan seperti mana orang lain tidur, ya. Bukan kita ni pelik daripada orang lain. Orang lain pergi kerja, kita tak boleh pergi kerja because kita kena tidur, ya. Ini totally different dengan normal manusia kita, ya. Kena meningkatkan aktiviti metabolik badan, ya, yang bergantung sepenuhnya kepada kekuatan sel untuk melakukan metabolik badan, ya. Memulihkan kesihatan jantung, ya. Tuan-tuan yang ada masalah jantung, ya, kita cadangkan menggunakan produk air melazir. Jadi tuan-tuan yang hendak recommend ataupun cadangkan kepada pesakit jantung, ya, saya cadangkan penggunaan awal hanyalah 2 intensity bar saja, ya, 2 intensity saja. Jangan terus kepada 3 bars intensity sebab kita bimbang, ya, jantungnya lebih berdegup, ya, kencang dan mungkin akan berlaku sesak nafas dan sebagainya sebab tak tahan, ya. Jadi kita mulakan 1 ataupun 2 standard lah. Lepas 1 ataupun 2 minggu penggunaan, dapat satu respon yang baik, okey, teruskan kepada 3 bars intensity. Bagi yang normal, kesakitan yang lain, masalah yang lain, terus boleh gunakan 3 bars intensity untuk orang dewasa, ya. Siapa yang boleh guna bermula pada umur 9 tahun dan ke atas. 9 tahun tu just gunakan 1 bars intensity sahaja, ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan, ya.
perniagaan kita didokong oleh lesen-lesen yang berkenaan, ya. Kita mendapat kelulusan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, ya, dan hal ehwal pengguna. Dan produk kita juga menepati, ya, standard yang ditetapkan oleh CARE International, iaitu kita ada Certificate of Conformity, yang mana untuk maklum tuan-tuan, ya, setiap tahun produk kita ni akan menjalani proses auditing, ya, proses pengauditan, ya, yang ketat sebelum dibenarkan untuk beroperasi. Kalau kita tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh CARE International, secara automatik, tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, ya. Sebab itu CARE International adalah salah satu, ya, langkah utama yang kita perlu perolehi sebelum submitting kepada Kementerian Kesihatan, ya. Sebab tuan-tuan, kita ada kelulusan pada Kementerian Kesihatan, ya, yang mana produk ini di bawah pengawasan Medical Device Authority, ya. Jadi Medical Device Authority yang memantau produk ini sebab, tidak semua produk laser boleh dipasarkan. Sekarang kalau tuan-tuan senang boleh search internet dan tanya mereka yang supply produk laser, adakah mereka ini dalam kategori ataupun diluluskan dalam kategori FDA, ya. Sebab produk laser perlukan kelulusan. Sebab produk ini bukan simply produk yang boleh kita jualkan sesuka hati. Sebab ada pro and con. Sekiranya salah guna dan sebagainya, ya. Tuan-tuan, kalau melihat kepada sertifikat kat sini, ini MED Certificate, Medical Cert, Medical Cert, produk ini sebenarnya mendapat pengiktirafan ISO 13485. Tuan-tuan, yang membezakan kualitas ataupun kualiti produk kita dengan produk yang lain, tuan-tuan tengok pada ISO 13485. Ini ISO yang sangat susah untuk diperolehi dalam dunia, ya. Ini susah. Jadi once kita dapat ini benda, kita rasa produk ini boleh dimarketkan secara lebih meluas sebab akreditasi yang dibuat oleh medical cert, ya, kepada produk ini adalah tahap yang tinggi, ya, iaitu ISO 13485. Itu ISO yang sangat susah untuk didapati, ya. Kemudian kilang kita di sebelah kanan mendapat Certificate of Conformity. So jangan bimbang tuan-tuan, even though laser yang kita gunakan, laser light yang digunakan juga itu memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Barulah produk ini boleh dicipta, barulah boleh dipasarkan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan, produk ini kita nak berkongsi sedikit kehebatan produk ini, ya. Pada tahun lalu kita dipelawa untuk bertanding dalam satu orang kata macam expo untuk new invention, ya, inovasi terbaru, ya, dalam kategori kita masuk dalam kategori bio kesihatan, dalam konsep bio kesihatan, dan kita mendapat sijil, ataupun mendapat pingat perak, ya, pingat yang kedua, mana nombor yang kedua, ya, tempat yang kedua. Bayangkan produk ini dalam kategori bio kesihatan, kita dapat tempat yang kedua, ya. Jadi kita rasa berbangga, apa produk yang ada di tangan tuan-tuan sekarang ini bukan produk yang biasa-biasa. Ini produk yang sangat luar biasa, ya. Tuan-tuan, secara rumusannya tuan-tuan, kita boleh berkongsi kat sini, ya. Produk ini sebenarnya selamat, berkesan dan tiada kesan sampingan, ya. Kalau kita mengantuk bukan kesan sampingan. Kita rasa dahaga bukan kesan sampingan. Namun kalau kita gunakan produk ini menyebabkan sel-sel kita rosak ke, rambut kita gugur ke dan sebagainya, itu adalah kesan sampingan, ya. Ataupun kita letih berpanjangan, itu adalah kesan sampingan. Namun produk kita tiada kesan sampingan, ya. Produk kita menempati Euro Standard, dikelaskan dalam kategori kelas 3R, ya. Kelas 3R ini adalah kelas laser tahap rendah ataupun laser tahap lembut, ya. Kemudian dipatenkan di US dengan nombor 13/276/267. Kita mendapat pengiktirafan ISO 13485, ya. Kita juga ada Euro Certificate yang mana bebas dijual di negara Europe, ya. Dan mengikut ujian klinikal, kita boleh membantu lebih dari 80 jenis masalah kesihatan. Ini ujian klinikal, bukan kita simply say sahaja, ya. Just cakap saja, just untuk gain, daripada market. Tidak, ini adalah kajian, ya. Lebih dari 80 jenis masalah kesihatan.
dan diuji sehingga 10,000 jam dengan gelombang cahaya 650 nanometer secara konsisten. Ya, dia tak akan turun, tak akan naik, konsisten. Ya, dan diuji dengan sehingga 10,000 jam. 10,000 jam ni tuan-tuan, bukan dibahagikan dengan 24 jam satu hari. Ini adalah kita dibahagikan dengan berapa jam sehari kita pakai. Bayangkan satu hari kita pakai selama 1 jam. Kita can assume produk ini can last sampai 27 tahun. Wah, sangat fantastik 27 tahun. Jangan demand tinggi sangatlah. Kita assuming kita pakai 2 jam sehari. This product can last sampai 13 tahun sebagai contoh. Ataupun kita guna 3 jam sehari. Can last sampai 6 hingga 7 tahun. Tuan-tuan dan puan, itu adalah pengkajian sahaja sampai 10,000 jam. Even tu sampai 10,000 jam, the unit still working. Tapi kita stop sebab kita mesti ada satu parameter untuk melakukan uji kaji kita. Dan kita believe produk ini dengan penjagaan yang baik, dia akan mampu untuk long serve lah, untuk panjang dia punya perkhidmatan dia. Maknanya kita boleh yakin dengan penjagaan yang baik. Kalau ada apa-apa problem boleh hantar kepada office dan sebagainya, untuk pastikan dia akan berkhidmat untuk jangka masa yang panjang. Alright. Produk kita ada GDP-MD daripada Care International dan juga kita ada kelulusan daripada Medical Device Authority MDA daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Alright. Okey tuan-tuan, ini adalah di antara 80 jenis masalah kesihatan yang boleh dibantu. Mungkin lepas ni tuan-tuan boleh bertanya leaders dan sebagainya. Apa jua yang kita terlintas dalam kepala ataupun apa jua yang menyerang kita hari ini, contoh penyakit sel degeneratif, seperti kena penyakit kronik seperti jantung, darah tinggi, kencing manis, stroke dan sebagainya, produk kita boleh membantu. Walaupun orang yang ada inflamasi ke, ada sakit bahagian belakang ke, blood pressure, asma, arthritis, pun boleh dibantu. Dengan satu syarat saja, ini adalah terapi. Bagaimana nak nampak kesan daripada terapi? Tuan-tuan perlu pakai terapi. Sebab ini bukan ubat-ubatan. Dan ini juga bukan nutrien. Jangan kata lepas pakai ayam laser, wah tak apa, saya tak akan jaga diet saya just makan. Cannot. Because diet still kena jaga. Nutrien yang baik perlu kita ambil seperti biasa. Dan juga untuk membantu microcirculation untuk jantung, spot injuries, ini boleh bantu. Terutama untuk repair dia punya otot, tendon dan sebagainya. Untuk stroke, untuk orang yang ada masalah telinga seperti tinnitus, vertigo dan sebagainya, orang yang tak boleh kontrol untuk urinating, pun boleh bantu. Untuk cholesterol reduction, cholesterol reduction, maybe wanita nak tengok resultnya macam mana, ataupun untuk selulit. Tuan-tuan, selain pakai pada bahagian lengan, laser line tadi boleh direct shoot kepada bahagian navel, bahagian pusat kita. Ini adalah petua bagaimana nak reduce selulit dan juga untuk reduce kolesterol dalam badan kita. Directly shoot pada bahagian navel kita. Ini lepas kita belajar teknik terapi daripada profesor, ini yang mereka beritahu bahawa ini adalah tempat yang sesuai untuk kita letak ayam laser bagi membantu masalah kolesterol dan juga selulit. Okey, selain pada itu untuk obesity, tuan-tuan, even though obesity kat sini kita nampak berkait dengan makan, just makan satu hal. Yang kedua, kalau kita tak cukup exercise akan menyebabkan kita obesity juga sebab lemak-lemak tak boleh dibakar dengan sempurna, segala toksin tak boleh diriliskan dengan sempurna dan sebagainya. Jadi kita perlukan exercise. Baik tuan-tuan, ini dahulu berkenaan dengan keperluan pada tenaga selular yang saya berkait dengan